الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ محمد ابن هدي أبو بكر وأصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya, yang limpah kurnia hidayah dan taufik yang Allah telah berikan kepada kita, maka pada pagi ini dapat sama-sama kita berhimpun dalam satu majlis. Walaupun himpunan ini di alam maya, ya, tapi itulah yang dikatakan Islam ini sentiasa meratai dan melengkapi. Walaupun di mana kita berada, namun seruan Islam itu tetap akan sampai. Walaupun di mana kita berada, pengajian, majlis ilmu tetap akan kita teruskan. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang barakah ini, kita akan sama-sama mengambil istifadah ataupun mengambil kelebihan, mengambil faedah yang telah pun ditinggalkan sebagai khazanah oleh para ulama. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama meneliti sebaik mungkin khazanah ilmu tauhid yang ditinggalkan oleh ulama kepada kita melalui karya-karya mereka. Dalam perbincangan kita ini, kita akan insya-Allah, saya difahamkan, kita akan buat lebih kurang 9 ataupun 10 pertemuan. Cuma yang awal ini bermula hari ini, esok dan lusa, 3 hari. Sekali pertemuan tak lama, lebih kurang 1 jam 30 minit sahaja. Jadi saya memperingatkan diri saya dan juga tuan-tuan, puan-puan sekalian, marilah kita berada dalam keadaan mood ataupun dalam keadaan sebagai penuntut ilmu atas diri sendiri dan juga semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Iaitulah kita nak mencari ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nur, wa nurullah la yuhda bil 'asif. Cahaya itu tidak akan memberi petunjuk ataupun bahasa mudahnya berada di dalam diri seseorang pelaku maksiat. Maka marilah sama-sama kita bertaubat, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menyesali segala kekurangan, ketaksiran dan kecacatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Yang bercakap ni lebih lagi lah. Jadi kita kena rasa menyesal, kita taubat. Apa itu taubat? An-nadmu taubah. Menyesal itulah taubat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengkayakan diri kita dengan adab. Ini sebagai muqaddimah, kita berada dalam majlis ilmu walaupun di alam maya. Dengan cara kita berpakaian, dengan cara kita berwudu, kita berada dalam keadaan yang sopan, duduk yang sopan, ya? Bukan yang meniara, bukan yang terlentang dan sebagainya. Sebab ilmu ni adalah cahaya. Cahaya ni dia tidak boleh berada di tempat yang sebarangan. Dia mesti dihiasi ataupun dikelilingi dengan
sesuatu yang sesifat dengannya, iaitulah dengan adabnya, dengan kemuliaannya, dengan barakah. Maka walaupun kita bersendirian di rumah ataupun dengan keluarga di rumah, kita tak menjaga adab itu sebagai satu peringatan kepada diri sendiri, insya-Allah. Baiklah, insya-Allah untuk sesi kita ini kita akan membicarakan sebuah kitab nipis yang insya-Allah sangat bermanfaat dan sangat barakah. Di dalam dunia pengajian Islam, kitab ini sangat barakah kerana hingga ke hari ini sudah puluhan tahun ianya masih lagi diambil faedahnya. Baik, InsyaAllah kita boleh tengok kitab kita. Yang tidak ada kitab, boleh dapatkan kitab ini daripada pengurusan Ustaz Zikri. Adalah pengurusan dia tu yang tolong untuk edarkan kitab. Yang terlepas atau sebagainya boleh tengok balik nanti, order kitab, ambil tengok kitab ni. Kemudian kita kena ingat, nak mengaji ni dia kena ada 3 benda. Satu, kitab. Yang kedua, pen. Yang ketiga, catatan. Guru tu mesti dah lah. Yang pertama kitab, yang kedua pen, yang ketiga buat catatan. Catatan tu kena ada. Boleh jangan pegang pen saja, boleh pegang. Sebab apa? Ini peringatan awal antara pesanan guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Wahab Hasan, anak murid tua jugalah kepada Tuan Guru Haji Omar Zuri, asas sebagai kepala pertama. Dia sebut mengaji ni niat nak mengaji. Ni mengaji ni niat nak mengajar. Bila kita mengaji, bila kita belajar ni, kita kena niat nak mengajar. Bila kita niat nak mengajar, kita akan perhati elok-elok. Kita akan tulis elok sebab nanti kita nak mengajar balik. InsyaAllah. Baik. Tengok balik kitab kita ni, kitab Cahaya Pengenalan. Yang tak ada kitab lagi tak apa. Nanti insyaAllah akan sampai lah tu. Yang orang bawah hantar apa sebagainya sampai. Dengar dulu. Yang penting setiap kalimah kitab ni kita pernah dengar. Kita pernah dengar. Kita boleh cakap kitab tu aku dengar daripada awal kalimah sampai hujung secara live. Tak ada secara live, secara rakaman. No? Kalau dapat usaha secara live lagi baguslah. Ada yang sebetulnya cara musyafarah, cara duduk di depan. Tapi nampak macam mana sekarang ni kita kekangan dengan faktor PKP, kekangan masa kita, maka ada jalan-jalan yang lain yang kita boleh ambil. Masuklah live sekarang, insya-Allah. Cuba lihat kitab kita, dia kata ini risalah. Hadhihi risalatun. Hadhihi risalatun. Ini risalah. Apa maksud risalah? Beberapa lembaran dan helaian. Beberapa lembaran dan helaian. Itu maksud risalah. Beza dengan kitab. Kalau kitab, kandungannya ataupun penulisannya yang mengandungi beberapa bab dan fasal, itu kitab. Kitab penulisan yang mengandungi beberapa bab dan fasal, itu kitab. Kalau risalah, beberapa lembaran dan helaian. Adalah 2-3 keping. Dari satu sudut, musannif kita ni dia nak ikut sudut bahasanya, sebab tak melengkapi bab dan fasal, dia katalah risalah. Tapi dari sudut panggilan, kitab dah lah ni, tapi dia rendah diri. Kalau dia nak buh kitab pun tak salah. Sebab apa? Perbincangan ni lengkap sifat 20. Sifat 20 tu lengkap. Cuma dia kena nak tulis bab fasal tu tak ada masalah. Tu reka buh ya. Reka buh boleh buh, kan kita mudah-mudah agak payah juga nak reka tulis ni kan. Tapi boleh reka, boleh buh bab dan fasal. Cuma nak sebut kata lengkap dah kitab ni, padan nama kitab dah, tapi dia rendah diri, musannif dia rendah diri, dia tak ngaku kitab, dia kata risalah je, beberapa lai saja, beberapa lembaran saja. Yang amat kecil, na'at kepada risalah. Mubtada ada, khabar kan? Na'at kepada risalah yang amat kecil. Saghiratun, yang amat kecil. Ni kalam panggil kalam tawab, rendah diri. Kecil memang tengok kitab ni kecil. Kalau hak yang asal je kecil. Tetapi perbahasanya besar. Bincang bab ketuhanan. Seafdal ilmu tauhid. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita kecuali setelah mana kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bukan kita duduk rokok sujud, cengik panggung, tematu lutut-lutut, bengkak dahi-dahi, tapi tak kenal siapa Tuhan kita sembah. Nak nama kata kenal, mesti kenal sifat. Jangan kata Allah, jangan kata apa pun. Jangan kata Allah, apa pun kita nak kenal, mesti kena kenal sifat.
Nak kenal kata tu lembu, kita tahu sifat lembu macam mana. Oh, boleh nama kata yang nak kenal lembu, kita tahu. Yang amat kecil, kalau tahu tak, dinamakan dia risalah ini cahaya pengenalan. Nama kitab ni, nama risalah ni cahaya pengenalan. Cahaya misbah menerang. Cahaya ni dia misbah apa? Kerjanya apa? Takluk dia menerang. Kalau kata pisau, takluknya memutus. Tugas dia memutus. Kalau kata cahaya, tugas dia menerang, menyuluh. Jadi cahaya ni nisbah kata menerang atau menyuluh. Pengenalan, nak mengenal, nak tahu. Apa dia tu? Daripada abang tang sana tu ada apa tu? Gelap tak nampak apa. Ambil lampu suluh, pak suluh, ambil cahaya, pak suluh, nampak oh kebau, oh lembu, oh kambing. Kenal dah lah. Tadi tak kenal. Bila ada cahaya, pak suluh, bau kenal, oh hak tu bau, oh hak tu lembu. Tu kata cahaya. Cahaya yang menyuluh. Untuk apa? Untuk mengenal. Nak kenal apa? Nak kenal Allah Ta'ala. Nak kenal siapa yang cipta kita. Nak kenal siapa yang atur kejadian alam ini. Harta sekecil-kecil habuk bergerak tu, angin tiup gerak tu, bukan gerak sahaja, bukan sebab angin, Allah Ta'ala yang atur. Nak kenal tu. Kata mu'alif lagi, pada bicara, pada membahaskan, pada mendiskusikan ilmu pengenalan. Ilmu pengenalan, ilmu mengenal. Ilmu nak tahu. Ilmu usuliddin. Ilmu pengenalan tu apa? Ilmu usuliddin. Dia nak mentabyinkan lagi hak atas tu. Nak buh badal pun boleh. Ilmu usuliddin, ilmi usuliddin. Apa maksud usuliddin? Asas agama ataupun akar agama. Usul agama, akar dia. Kalau kata pokok, akar dia tu. Akar ni penting, hak penting sekali kan? Dialah hak tahan pokok. Dialah hak yang sedut zat tu bagi pokok hidup. Putus akar tak ada lah. Agama ni kalau tak ada usuluddin, tak mengaji usuluddin, tak mengaji usul ni, tak ada lah. Tak kenal Tuhan, tak kenal Tuhan dia. Berapa ramai munafik pun sembahyang belakang Nabi, puasa dengan Nabi, perang dengan Nabi. Tak. Siapa dia? Bagi saudara-saudara, ni saudara se-Islam, saudara seagama yang memulai bertatih. Baca itu sebut tatih. Bahasa kita kata tatih, bermulai bertatih. Apa maksud tatih? Atur tapak. Tatih ni maksudnya atur tapak. Tulis bagi elok. Esok ni nak mengajar tak erti entah apa ni. Bertatiyah. Bertalbiyah tu. Dia bukan bertalbiyah, bukan bertatiyah. Bertatih. Orang tu agak rajin. Tak tahulah kalau kat belah Kuala Lumpur, belah Johor sebut lagu mana, tapi kalau kat belah Kedah, utara ni, dia akan sebutkan anak-anak hak baru lepas mana merangkak ni. Dia tatih ni pekerjaan kemudian dari merangkak, kemudian daripada merangkak, apa nama ni, apa macam mana, mendahului merangkak, terkemudian berjalan. Kena istilah tu. Nak abang kata selepas merangkak sebelum jalan. Tatih ni selepas merangkak sebelum jalan. Lepas dia merangkak dia buat apa? Dia berdiri. Diri di atas tapak. Tu lah tu. Dirilah ni. Diri tak dah merangkak boleh diri. Dah kita pegang dia kan. Kita pegang dia. Ini maksudnya dia berdiri di atas tapak. Lepas dia dah merangkak dia pasti berdiri. Dia belum berdiri dia mula atas tapak. Dia panggil atas tapak. Dan sebelum pada berjalan. Nak kata merangkak sangat pun tak juga. Merangkak teruk sangat. Ini mana boleh atas tapak lah. Baru duduk atas tapak. Mula berjalan tapi tak boleh jalan lagi. Duduk atas tapak baru. Tu bertatih. Boleh bagi elok. Telah menghimpunkan dia risalah. Jadi menghimpunkan dia. Menghimpun ni dia kutip ambil, himpun bagi duduk sekali. Dia tulis, tapi tulis ni dia bukan tulis hak dia sendiri. Dia himpun daripada para ulama. Ulama pula kata tulis hak depa sendiri. Himpun daripada Quran hadis. Daripada Quran hadis dia himpun. Ambil nak baca Quran, nak mengaji sifat 20, nak baca Quran, mandak lah.
Tara hak yang baca Quran yang saja baca untuk dapat pahala pun malah baca. Tambah nak cari ayat tauhid pula satu. Ni ayat ni duk tani, ayat ni duk tani, ayat tauhid saja. Okey. Tapi ulama dia tulis ambil dah kutip ni ayat ni. Kutip hak yang dalam bab tauhid saja. Quran kan ada macam-macam. Ada bincang pasal tauhid, ada bincang pasal fiqh, ada bincang pasal tasawuf, ada bincang pasal sirah, macam-macam Quran. Cerita benda yang lagi akan datang. Jadi bab tauhid ulama kutip ambil himpun bertiga sekali. Ni dia. Siapa yang himpun? Oleh Al-Haqir. Siapa Al-Haqir? Orang yang lekeh. Haqir ni lekeh. Dia rendah diri sungguh. Kita kan kalau boleh tulis tu, nak tulis semua. Kan? Tulis semua kata kat kita ni lah. Tulis semua ustaz, doktor, profesor, perang. Kan kata salah, tapi nak cerita bezanya kita dengan ulama dulu. Ulama dulu pada ilmu depa bandingan kita ni ada 3 PhD pun tak boleh lawan kita. Tu kena terima kita. Hebat PhD kata tak hebat. Bukan senang nak beli PhD pun. Isi ni hak kita satu isi kita ni nak kena baca 10 silap dia bilang 100 isi orang. Nak buat isi kita saja. Lepas tu dia ada pula gaya penulisan pula UTM cara UTM, UM cara UM. Satu saja teknikal pun kadang-kadang nak betul saja 5-6 bulan. Lagi lagi dengan SPSF macam-macam lagi lah. Jadi payah juga ni. Tapi tapi boleh kita katakan semua akui ilmu orang dulu ni bukan dia. Pasal apa? Tak kita tulis hari ni pun kita ambil daripada kita orang dulu. Mana ilmu orang dulu lemah lagi. Kalau tak ada nampak kita nak berjuang ada apa. Tu kata jangan duk hina orang dulu. Jangan duk kata tak tahu halal lah pada Imam Syafi'i, Imam Suyuti. Tak. Tapi nampak cara dia tulis dia tak kata dia ni hebat, dia kata Al-Haqir yang lekeh, yang hina. Aku ni. Siapa dia? Haji Muhammad bin Haji Abu Bakar. Senang nak ingat nama dia. Tanda nak boleh berkat, kita kena sayang, kasih kepada kitab kita. Tanda kita kasih, kita kenal kitab kita. Nama apa? Ni nama kitab tak tahu. Aku tak saat ni bawa habis live tadi ni. Bawa habis mengaji live. Ngaji apa? Kitab apa? Kitab apa? Tak. Kena ambil tahu nama kitab. Kitab apa? Kitab tauhid. Nama apa? Cahaya Pengenalan. Siapa pengarang dia? Haji Muhammad bin Haji Abu Bakar. Senang nak ingat pasal apa? Pasal nama Nabi, nama sahabat nombor 1 Nabi. Cabang 3 Fatani. Nama tempat cabang 3. Syekh kita ni, pengarang kitab kita ni, dia ni seorang imam. Ni kata peliknya dia ni tak ada pondok, dia tu imam. Tapi dia ada anak murid yang ramai. Biasanya orang kalau nak ada anak murid ramai kena ada pondok. Tapi Tok Syekh kita ni, dia tak ada pondok, dia hanya tu imam masjid, tapi ada anak murid yang ramai. Dia mengarang kitab ni, ada beberapa buah, tapi hak soho sekali kitab Cahaya Pengenalan ni. Yang kedua kitab Asasul Ibadah. Asasul Ibadah. Tu kitab dia. Bab fiqh. Hak ni bab tauhid. Kita pernah pergi lah masjid tempat dia jadi imam. Pergi tengok nama dia. Dia dikatanya dia ditanam, dikebumikan berhampiran dengan Panglima Faton. Bukan saya salah orang juga. Haji Muhammad ni. Tok Syekh Muhammad ni, dia ni pula kita tahu ni kitab hak ni, hak cetakan kali kelima pun duk ada tahun 1964. Duk ada tahun 1964. Lebih 56 tahun. Lebih dekat 60 tahun. Jadi kitab ni pun lebih kurang 70 tahun dah. Usia kitab ni 70 tahun. Tu kata berkat tak berkat tu, mana manusia sepanjang zaman mengambil barakah atas kitab-kitab mereka. Manfaat kitab mereka. Kita ni penulisan kita tulis hari ni, esok keluar surat khabar, petang tu orang buat calik cak ayam. Nak buat cak ayam pakai surat khabar, buat lak swimming, buat lak kotak, buat lapik kaki. Penulisan kita, hak kata ada doktor, ada profesor dan sebagainya. Tapi depa ni orang hormat penulisan ni. Ni dia kata ni berkat orang dulu. Ghafarallahu lahu. Ini jumlah doa ya. Ghafara mengampuni Allahu oleh Allah lahu baginya, bagi Al-Haqir Haji Muhammad, bagi Syekh Muhammad. Wali walidayhi dan bagi kedua ibu ayahnya, ibu ayah Syekh Muhammad.
wali masyayikhihi, dan segala masyayikhnya, segala guru-gurunya, wali ahbabihi, dan segala kekasihnya, sekalian kekasih itu. Moga-moga Allah Ta'ala ampuni yang dia kasih. Wali dzurriyyatihi, dan zuriat keturunannya, wali jami'il muslimi, dan seluruh kaum muslimin termasuklah kita. Amin. Tu nak baca juga boleh tu. Hak cak mengecak. Orang tanya pula tanpa buah tu. Hak cak mengecak. Cak mengecak ni apa dia? Cetak mencetak. Hak percetakan. Cak cak. Mana cak picak kat buku aku. Mana dulu orang lain tak cakap dah, orang tu cakap cak. Di mana tu picak buku? Mana dia cetak buku? Hak cak mengecak terpelihara. Tak boleh kita duk cetak tak tahu lah, tak boleh lah. Kecuali lah atas dasar nak mengaji, tak ada kitab, tak ada arah dah. Tu tak payahlah tu. Tapi kalau kita boleh dapatkan yang asli, usahakan dapat yang asli. Kecuali lah pengarang pun dah tak ada, cari sumber pun tak ada, dah beli kedai pun tak ada arah dah, tu tak apalah. Adik. Maka kata mu'alif lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Buka yang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Kita ni cara-cara darah awal ni kita tak baca cara pondok. Cara pondok dia hurai dalam lagi. Kita pun tak pernah pandai hurai cara-cara pondok ni. Kita ni cara pondok kuliah boleh kan. Nah, jadi cara pondok ni dia hurai dalam lagi. Hurai bismillah saja hampir seminggu kadang-kadang tu. Hal lebih lagi pun ada. Paling-paling kurang pun sejam bismillah. Tak tahu dah lagu mana dia pergi kepada nahwu, pergi kepada saraf, pergi kepada bayan, pergi kepada mantiq, nak balaghah pula. Pergi merata. Makninya. Jadi kita baca secara umum. Bismi, dengan nama. Bismillahi, dengan nama Allah. Ta'alluq muta'allaq tu kan. Ay aqra'u. Tu kita baca seharilah tu pagi-pagi kita majlis itu insya-Allah. Kita baca salah lagi. Bismillahi. Asalnya ismun bila masuknya huruf jar, ba haraf jar, jadi bismillah. Allah tu jadi mudhaf ilaih. Pada masalah mudhaf ilaih. Dengan nama. Jadi ba ni bismillah ni nak tiru buat apa tu nak tak yalah. Cari takluk lah tadi ni. Jadi bismillahi, dengan nama Allah. Allah tu apa? Allah bukan Tuhan. Allah tu adalah ismul li dzatihil wajibil wujud. Ismul li dzatil wajibil wujud. Nama bagi zat yang wajib ada. Ismul li dzatil wajibil wujud, nama bagi zat yang wajib ada tu Allah. Nah. Dengan nama Allah, Allah tu siapa? Nama bagi zat yang wajib ada. Azhar tu siapa? Azhar tu ada nama bagi zat yang harus ada. Nama, bukan saya Azhar. Azhar tu nama. Nama bagi saya. Nama bagi zat ni yang harus ada. Kita ni harus ada. Allah tu wajib ada. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani yang maha pemurah atau yang maha boros kata pada ni. Pasal apa nama kata boros? Itu ada lagi pun beli lagi. Itu kalau kita lah. Benda tu ada lagi, beli lagi. Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala ni maksud enggak. Itulah boros tu. Kalau kata kita, benda tu ada lagi pun beli lagi, boros sungguh. Allah Ta'ala maha boros, maknanya ada dah bagi lagi. Kadang-kadang orang tu lawan Allah pun dia bagi. Tengok orang kafir kadang-kadang lebih kaya daripada orang Islam. Sebab apa? Orang tanya pasal apa orang kaya, orang kafir kaya daripada orang Islam. Pasal apa dia tak sembahyang? Saya sembahyang tapi dia lagi meniaga maju pada saya. Ni kadang-kadang orang tanya. Nak jawab apa? Jawab macam ni. Kerana Allah itu ada sifat yang bernama Ar-Rahman, Al-Mun'imu bi jala'il ni'am. Tuhan yang beri nikmat dengan nikmat yang kasar-kasar. Dia tak pilih. Bagi. Bagi semua. Hang sembah aku bagi. Hang tak sembah aku bagi. Hang sembahyang aku bagi. Hang tak sembahyang aku bagi. Berbeza dengan Ar-Rahimi, Al-Mun'imu bi daqaiqin. Tuhan yang beri nikmat yang halus, dia selected, dia pilih siapa boleh dapat. Siapa dia? Iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam. Habis. Alhamdu, bermula segala puji. Saya baca segala tu kalimah mufrad.
Tak lain pula ni. Oh, pondok. Jadi kita baca ni, kita cara nak layak ni. Cara nak layak lah. Nah, nak kemas lagi kita pergi cari tok guru pula. Kena pergi duduk pondok pula. Sonok pondok. Pondok hak mula asas pondok ni tu Abang Rasulullah. Kau tengok konsep pondok. Sama ada dengan konsep penempatan Rasulullah. Sama. Tak mana masjid, tak mana rumah tok guru. Sekolah tak sama. Kan kita kata nak kena sekolah tak. Kita pun sekolah juga. Kita pun ngaji sekolah. Cuma nak cerita pondok ni. Pondok Rasulullah ni kemas. Hak pondok tok guru ikut pun kemas. Situ masjid, situ rumah tok guru. Situ masjid, situ rumah Nabi. Kalau kita sekolah, situ sekolah, rumah guru besar luar. Kalau kita universiti pun, rumah rektor kat luar. Pencen tak boleh duduk dalam tu lah. Kalau kita ada kuartus pun. Tapi pondok tak tok guru sampai mati. Rasulullah duduk sampai wafat. Dia kata pondok. Lepas tu dia ada pula Ashabus Suffah. Pondok ada Ashabus Suffah dia. Siapa dia? Orang pondok-pondok bujang dipanggil Tok Paki. Tu. Apa tu dia ada pula penempatan kelam ni, rumah-rumah keluarga ni. Belah belakang masjid, belah tepi masjid, Masjid Nabawi tu. Tak apa cerita buat pondok pula. Jadi pondok. Alhamdu bermula puji. Bermula segala puji lillahi bagi Allah. Khabar tu. Ada mubtada, ada khabar ni. Ada khabar jumlah, ada khabar syibih jumlah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ada khabar syibih jumlah ni pula dia ada zaraf mazruf. Dia ada jar majrur. Bermula segala puji, mai puji yang 4. Mana dia? Qadim puji bagi qadim, puji qadim bagi qadim 1. Puji qadim bagi hadis 2. Puji hadis bagi qadim 3. Puji hadis bagi hadis 4. Kalau dia sebut biar biasa dengar. Nak orang lebih lanjut nanti insya-Allah kita pergi pada marhalah yang kedua, tingkatan yang kedua. Lillah ini mukhtassan lillah. Dia khabar apa nama ni, jar majrur, dia tak jadi khabar, kena ada takluk dia. Apa tu? Rabbil alamin, pentadbir Tuhan pentadbir alamin sekalian alam. Wassalatu wassalam, wassalat dan selawat. Salat ni selawat. Apa dia? Apa dia? Minta rahmat. Kita minta rahmat. Bila kita salat, mana kita minta rahmat. Bila malaikat salat, mana malaikat minta rahmat. Bila kalau yang selawat, maka Allah beri rahmat. Allah pun selawat juga. Kita pun selawat juga. Tapi selawat tak sama. Kalau kita yang selawat, itu maknanya kita minta rahmat. Kalau malaikat yang selawat, maknanya malaikat minta. Malaikat selawat kepada kita, maknanya malaikat minta ampun. Minta Allah ampunkan kita. Kalau yang selawat, maknanya Allah bagi rahmat. Wassalamu dan kesejahteraan. Sana dia ada takmim. Wa in'am. Ala asyrafil mursalin, di atas asyrafil mursalin, penghulu semulia-mulia, ketua segala rasul. Siapa dia? Itu badan Sayyidina Muhammadin, penghulu kita. Siapa dia? Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, keluarga Nabi, keluarga Muhammad Rasulullah. Siapa keluarga? Bila sebut kata Ali ni ada 2. Yang pertama Ali pada maqam zakat, yang kedua Ali pada maqam doa. Kalau pada maqam zakat ni keluarga Nabi ni, itu di mana Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dia ada lagi Bani Naufal, tu tak beriman. Yang beriman Bani Hashim, Bani Muttalib. Yang kedua kalau kata Ali, kalau kata keluarga, Ali makna keluarga. Keluarga pada maqam doa, jadi kullu muslimin, tiap-tiap orang Islam. Mana bila kita sebut wa alihi ni, kita juga kenal wa sahbihi, dan sahabatnya, sahabat Rasulullah. Siapa dia sahabat Rasulullah? Yang ni orang yang pernah berjumpa dengan Nabi. Pernah jumpa dengan Nabi. Duduk zaman Nabi lah ni. Tak duduk zaman Nabi tak jumpa, hanya mimpi. Yang ni dia pernah jumpa dengan Nabi di zaman Nabi. Dia beriman dengan Nabi walau sabiyan, walaupun dia seorang kanak-kanak. Nama kita sahabat. Kalau dia tak pernah jumpa Nabi,
Tapi dia jumpa sahabat Nabi. Itu namanya tabi'in. Dia tak pernah jumpa sahabat Nabi. Dia hanya jumpa orang yang pernah jumpa sahabat Nabi. Namanya tabi'in. Begitulah seterusnya. Tabi'in. Sampai kita ni berapa kali tabi'in. Ajma'in, kesemuanya. Allah Ta'ala kita minta rahmat dan keselamatan. Wa ba'du, dan kemudian daripada mana? Ini ada amma ba'du, ada wa ba'du. Wa ba'du ni amma ba'du. Ba'du apa? Ba'da basmalah walhamdalah wa salatu wassalam. Maka adalah setengah. Setengah mana? Setengah ni maksudnya sebahagian. Bukan sebelah, sebahagian. Setengah daripada ilmu yang awal-awal, yang mula-mula wajib pada syarak. Bila sebut kata syarak ada dua. Syarak hakiki, syarak majazi. Kita sebut syarak ni. Syarak suruh. Apa maksud syarak? Ada dua. Syarak hakiki maksudnya Allah Ta'ala. Dialah yang hakiki. Yang dikatakan agama ni milik siapa? Milik Allah Ta'ala. Syarak ni siapa dia? Allah Ta'ala. Dialah. Tapi ada satu lagi syarak majazi. Nabi suruh kita buat, Nabi larang kita buat. Bukan Allah suruh, bukan kata kalam Allah, bukan kata larangan daripada kalam Allah, tak. Tapi itulah. Itu kata Nabi ni syarak majazi. Apa yang Nabi larang, maknanya Allah Ta'ala larang lah. Apa yang Nabi suruh, maknanya Allah Ta'ala suruh lah. Itu panggil syarak. Jadi ilmu yang awal-awal, yang mula-mula wajib pada syarak. Maknanya ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Dipelajari dan diketahui. Nak buat apa tafsir pun boleh. No? Nak buat apa nama ni? Apa? Dipelajari hingga diketahui. Mana belajar hingga tahu. Dipelajari dan diketahui. Ini dipelajari hingga tahu. Bukan belajar tak faham kita ni, tak tahu mengaji je. Tak. Belajar hingga tahu. Oleh tiap-tiap mukallaf. Nampak? Oleh tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang diberati syarak. Tulis bagi elok. Untuk ni nak mengajak kita tahu. Kita tahu setiap terminologi, setiap istilah yang kita gunakan. Oleh tiap-tiap mukallaf. Oleh tiap-tiap mukallaf. Oleh siapa mukallaf? Orang yang diberati syarak. Orang yang menanggung bebanan syarak. Hak tak dan tak apa, hak tak dan apa nama beritahu hak tam mana nak hurai. Sebut boleh. Sebut perkataan apa tak jelas lagi. Apa nama ni apa? Kita punya bos kita, saudara Ikhwan, dia akan beritahu. Kalau ada komen-komen apa, hak tak jelas hak tam mana. Perkataan apa, tolong beritahu, kita ulang balik insya-Allah. Baca mana? Kita legam masuk. Kita nak kena ada 9 atau 10 pertemuan kena khatam dah kitab ni. Lani pula bukan macam dulu. Dulu mengaji 10 tahun tak apa. Lani kita nak gaji cepat. Ni pun kira lambat ni. Orang cara lambat ni. No? Dah kata cepat no. Kira lambat dah ni. Kalau ikut tu cepat lagi. Nak baca. Paling-paling kurang pun sekali kita pertemuan ni kita boleh baca 2 pelajaran. Orang pun tak ada nak boring. Tapi tak apa. Hak tak dan jangan risau. Tanya tak mana yang tak dan. Beritahu perkataan apa. Beritahu apa nama baris berapa. Kita akan ulang balik insya-Allah. Ataupun tanya dah hak mana tak faham. Oleh tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf ni orang yang diberati syarak, orang yang terbeban ataupun dibebani syarak. Dia kena galah dan tanggungjawab syarak. Belum ni dia tak payah pakai baju, dia tak payah pakai seluar, duduk telanjang bulat. Duduk telanjang bulat. Tapi pap sampai itu masa tu, dia kena tutup aurat lah. Pasal apa? Sebab dia dah jadi mukallaf. Pasal tu tanda-tanda mukallaf ni apa dia? Aqilun balighun. Ada akal cukup umur. Dia sebut kata ada akal ni, orang yang ada akal, orang gila, dia tak pakai luar pun tak apa. Nah, cuma kita lah suruh dia pakai, malu ke orang. Tapi kalau dia tak pakai pun dia dosa, dia tak dosa. Pasal apa? Pasal dia bukan mukallaf. Dia tak dibebani syarak. Dia tidak menanggung bebanan syarak. Dia tak diberati dengan hukum syarak. Dia tak sembahyang pun tak dosa. Pasal apa? Dia bukan orang mukallaf. Dia bukan ada akal. Tu kata orang gila. Baligh, budak-budak kecil dan yang bulat. Dosa tak dosa.
Pasal apa? Pasal dia tak balik. Dia tak puasa. Puasa tak puasa. Pasal apa? Pasal dia tak balik. Hak ni orang kata ni budak-budak kali paksa puasa. Tu cerita lain pula. Hak kita paksa dia puasa tu, memang dia tak wajib dia kata. Kita budak-budak kan wajib puasa, tak paksa buat apa? Memang dia tak wajib, tapi kita yang wajib. Wajib apa? Wajib mendidik untuk dia puasa. Pasal apa? Dia tak balik lagi. Baru umur 9 tahun, tapi agama suruh khotam. No? Agama suruh khotam sebab apa? Sebab kita yang wajib didik dia untuk dia sembahyang. Dia tak wajib, memang dia tak wajib, tapi kita yang wajib. Kena faham elok. Jadi mukallaf ni orang yang diberhati syarak, orang yang dibebani syarak. Hukum syarak terkena dekat dia. Tanda-tanda dia ada 4. Yang pertama aqilun, ada akal. Yang kedua balighun, orang yang sampai umur, cukup umur. Cukup umur ni dengan beberapa tanda lah, saya tak mau hurai, ke depan akan sebut lah. Laki lagu mana ada 2 tanda, perempuan ada 3 tanda, kedatangan haid dan sebagainya. Dan wajib diajarkan orang-orang yang di dalam perintahan kita. Dan wajib diajarkan, bukan setakat kita belajar hingga tahu, bahkan kita wajib ajar. Bila kita dah tahu, kita ajar pula. Tuan-tuan perempuan yang ikut pindah ni, yang patutnya kena himpun adik-adik, anak-anak. Hari ni, esok, lusa, pukul 10. Link lah orang pandai-pandai. Bukannya Haji Surani, bodoh ni Haji Surani pun. Orang hebat-hebat berkata IT. Pasang kabel buh ke TV tu, duduk depan ruang tamu. Semua tutup, phone semua tutup hari ni. Phone semua tutup, TV apa semua tutup, Astro pun semua tutup. Kita tengok TV ni, ayah dapat link lah. Masuk ke TV. Pakat pegang kitab seorang satu, ngaji. Pasal apa? Ayah nak ngajak tak erti, tapi ayah buat satu jalan, kita kat ngaji. Ayah mengaji sekali. Kan kata ayah suruh hampa. Abang gitu. Tu satu. Lepas tu bila dah erti, kena ajak pula. Diajarkan orang yang dalam perintahan kita. Siapa yang di bawah pemerintahan kita? Kalau kata raja, dia kena ajak rakyat lah. Bukan duk umum bajet saja. Menteri je duk umum bajet lah. Tak apa lah, bagus kalau bajet tu. Tapi satu lagi bajet, iaitu bajet tauhid. Kena buat kira. Bajet tauhid. Kena buat kira tu, tauhid semua ni. Ajak buah perintahan. Kalau kata raja keluarga, suami ataupun ayah ni, kena ajak anak-anak. Anak bini. Bini dah 4 orang kena ajak. Lepas tu dia kata sini, yang dalam perintahan kita, seperti anak-anak. Mana ramai lah anak-anak ni, tak kira lah 20 orang telefon, semua kena ajak. Jangan reti beranak saja. Anak ceretek tapi tauhid Allah Ta'ala pun tak kenal. Kenal pemain bola sepak, kenal artis tu, artis ni, tapi Allah Ta'ala tak kenal. Silap lah. Dan isteri-isteri. Maknanya kita ni dia cerdik sungguh lah kalau lagu kita. Dia tulis siap-siap dah, isteri-isteri. Maknanya kalau orang tu ada 4 orang, 4 orang kena ajar. Bukannya ajar yang pertamanya. Semua kena ajar. Dan hamba-hamba sahaya. Tak ada hamba, tapi hukum ada lagi. Kalau kita ada hamba, kita wajib ajar hamba kita. Dan anak-anak murid kita. Orang murid ni orang berkehendak. Murid orang yang berkehendak. Dia minta kita nak baca. Boleh tak saya nak ngaji ni? Kita wajib ajar. Tak boleh kita kata cara walai aku tak ada. Tak boleh. Walaupun kita sibuk, kita engineer, kita arkitek, tapi kita reti tauhid, kita kena ajar. Reti tauhid ni kena reti kitab ni. Kau boleh ajar kot dan tu. Dia ada modul dia. Iyalah, apa dia? Yang kita nak kena ajar tu apa dia? Ilmu tauhid. Tauhid ni pada perkataan wahada yuwahidu tauhidan tauhidatan tauhadan ihadan muwahhadan fahuwa muwahhidun wa dzaka muwahhadun. Tuhan tu dipanggil muwahhad yang kita esahkan. Kita ni dipanggil muwahhid yang mengesahkan. Jadi tauhid ni wahada yuwahidu tauhidan. Nak mengaji ilmu keesaan, ilmu nak esahkan Allah Ta'ala, ilmu nak itiqad Allah Ta'ala tak sama dengan yang lain. Ilmu nak itiqad Allah Ta'ala ni maha berkuasa atas tiap-tiap satu benda. Itu ilmu ni. Yang dengan dia, dengan ilmu tauhid ini, dapat mengetahui. Bila kita ngaji ilmu tauhid ini, kita dapat tahu apa? Akan barang yang diiktiqadkan. Hak ni tuan-tuan kena tengok balik. Kena tolong bantu anak-anak muda. Dia tak cakap kitab kita ni usianya 70 tahun dah. 70 tahun lebih dah. Kat 1 tahun dah. Jadi bahasa-bahasa dulu. Adakah salah dia cakap? Dia tak salah. Bahasa dia ni up to date lah dengan zaman dia.
Di zaman kita ni orang tak cakap dah barang yang diiktikad aku bilang sama bapa aku. Tak cakap dah lagu tu. Aku cakap kat pak aku. Tu baru betul bahasa kita lah ni lah. Tapi bahasa dulu aku bilang sama bapa aku. Sama lah sini pun mengetahui akan barang yang diiktikad. Barang apa? Kedai runci, kedai barang. Tak. Habis tu barang yakni perkara. Bantu anak-anak muda kita cerita kat dia barang yakni perkara yang diiktikadkan. Apa maksud iktikad? Pegang dengan hati. Bukan pegangan tangan. Pegang dengan hati. Yang kita letak di hati. Yang kita yakin dengan jiwa kita, dengan hati kita. Isbah kalau kata urusan kita seharian ni lagu mana? Orang tanya kat kita, hai, RM10 dengan RM2, mana lagi besar? RM10 dengan RM2, nilai mana lagi besar? Kita pun jawab, RM10. Betul kan ni? Betul, aku yakin. Kita ada ilmu tu, kita ada ilmu hisab, ilmu cacau kira-kira tu. Maka kita dah kira lah, kita yakin RM10 itu lebih besar daripada RM2. Tu kata iktikad. Tapi tu iktikad yang bahasa duniawi lah. Hak kita nak sembang sini, iktikad yang bahasa ukhrawi, iktikad yang bahasa agama. Yang dibangsakan kepada agama. Kan RM10, RM2 tu, waktu bangsa kepada duniawi. Ini pada agama. Dunia pun agama juga. Tapi ini maksudkan agama sini, yang ni satu kaitan yang penting di dalam agama, yang berkait dengan ketuhanan ni, yang diambilkan daripada dalilnya, yang diyakinkan. Apa maksud dalil? Bukti-bukti yang diyakinkan. Apa dia? Bukti-bukti yang akan dibawa datang. Ada bukti, ada dalil akal, ada dalil nakal. Nakal ni pindah ambil daripada Quran. Kalau kata akal ni dia bagi kita ta'akul, bagi kita fikir. Tauhid ni kalau mengaji jadi cerdik. Pasal pada semua kita main akal tu. Habis. Oleh sebab yang demikian itu. Demikian mana? Demikian ilmu ini wajib kan? Oleh sebab yang demikian itu, dengan sebab wajib lah mengaji sebagainya. Wajib mengaji, wajib mengajak ni, hamba himpunkan di dalam risalah yang amat kecil ini. Ini mu'alif dia kata ni. Pengarang ni, mu'alif ni pengarang lah. Dia kata apa? Hamba himpunkan. Himpun, bagi duduk sekali. Di dalam risalah yang amat kecil ini. Apa dia? Akan ilmu tauhid. Dengan ringkasnya. Susu percara ringkas-ringkas. Memang ringkas sungguh. Saya beritahu pada tuan-tuan perempuan sekalian, kitab ni ngaji elok, baca pada anak bini kita. InsyaAllah cukup mudah. Dia pula manhaj ataupun metod yang diguna pakai dalam penulisan ini adalah Q&A, question and answer. Mudah, dia lebih terfokus. Kerana untuk bagi penuntut-penuntut yang memulai bertaktir. Mana dia susu kita ni bukan untuk orang berjalan. Orang pandai bukan kalau mengaji lah kitab ni. Cerdik pandai kalau sedap mengaji lah kitab ni. Kitab ni untuk orang hak baru mula bertaktir. Apa maksud taktir? Atau tapak. Jalan-jalan jatuh atau tapak. Pada ilmu ini, pada ilmu tauhid ini. Apa yang disusun? Barang yang tak dapat tiada. Perkara yang tak dapat tiada. Makna tak boleh kalau kata dok. Makna mesti. Barang yang tak dapat tiada ni maknanya mesti. Perkara yang tak boleh kalau kata tak ada, maknanya mesti ada, mesti buat. Malah Buddha. Jadi apa dia? Bahawa mengetahui barang yang tak dapat tiada ni kena ketahui. Bahawa mengetahui barang yang tak dapat tiada ni, bagi sementara mendapat akan kitab-kitab yang besar. Sementara mu nak ngaji kitab yang besar-besar, ngaji kitab ni dulu. Kitab besar pun kita takkan boleh faham kalau tak faham kitab kecil. Tapi faham dulu kitab kecil ni, kitab besar ni kita boleh faham lagu tu. Kitab besar ni dia huraiat ni balik lah. Dia tambah-tambah lagi. Maka hamba memungut akan dia, akan barang, akan segala maklumat-maklumat, segala penulisan yang ada dalam kitab kita ni, daripada beberapa kitab yang muktabar. Maksud kitab yang muktabar, kitab yang diiktibar, yang dijadikan rujukan, yang dijadikan sandaran.
Dan hamba namakan dia risalah ini dengan apa? Dengan nama cahaya pengenalan. Pada bicara ilmu pengenalan, cahaya yang menyuluh pengenalan untuk nak mengenal. Dengan hal yang demikian itu pun, dengan hal yang demikian, dengan keadaan risalah ini, itu pun jika ada tersilap atau tergelincir. Kalau ada tersilap atau tergelincir, dia baca dah kitab ni 2-3 kali dah, alhamdulillah lah, setakat lah tak ada lagi lah nampak silap. Molek belakang, molek belakang. Cuma adalah kata yang apa nama titik pun sebagainya tu kita betul lah nanti. Pasal tu mengaji kena ada guru betul. Jika ada tersilap atau tergelincir qala ni apa? Qala ni pen. Masuk sini tulisan lah. Kalau ada salah tulis, tersilap tulis, terlebih titik, kurang apa sebagainya, maka hamba harapkan tuan-tuan guru yang menatapnya. Dipanggil kita tuan guru. Kita ni bukan tuan guru, tuan garu je, ataupun tuan haru. Tapi mu'alif ni, dia nampak rendah diri. Dah lah rendah diri, angkat awal tu. Ni kita bukan tuan guru pula. Kalau tuan guru baca betul, tak apalah, ada salah dia tolong betul. Kita bukan tuan guru pula nak kata kita dia salah, tak kena ini. Banyak tak kena. Yang menatapnya, yang melihat kitab ini. Tulis elok. Kalau kata Jawi tak apa nak ni, clear, tulis Rumi bawah. Tulis Rumi. Nak buh baris pun boleh, nak buh Rumi pun boleh. Maksudnya nak baca takut tak bunyi. Apa ni? Apa dia? Lagi bercikgu. Jadi lagu lain. Dia kata apa? Tolonglah membetulkan barang yang jika ada tersalah. Tolonglah membetulkan barang ataupun perkara yang jika ada tersalah. Kalau ada, tapi tak ada lah, tidak baca, tak jumpa pula. Atau terkurang, kurang apa? Kurang perkataan ke apakah? Tolong betul. Serta hamba mendahului banyak-banyak terima kasih. Dia mendahulukan, yakni mengutamakan perkataan, ucapan banyak-banyak terima kasih. Sini guru kita kata, walaupun belum ada orang pembetul, dia dah ucap terima kasih dah. Padahal tiada salah pun. Kerana apa? Kerana tidak sunyi manusia itu. Tidak sunyi manusia itu maknanya tak boleh lari. Maknanya tak boleh hilang. Tak boleh tertanggal manusia itu daripada tersilap dan tersalah. Kullu Adam khata'. Tiada anak Adam dia ada salah. Tiada sunyi, yakni tak boleh tertanggal manusia itu daripada tersilap dan tersalah. Disebut tiba daripada ayat 28 surah An-Nisa, yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan akan manusia ini dha'ifa, dalam keadaan dha'if, sebuah kekurangan. Bahkan kesempurnaan itu Allah Ta'ala jua. Maka mudah-mudahan, baca bagi elok tu, dia macam madhan, kan, mudah-mudahan. Maka mudah-mudahan dengan dialah. Dengan siapa? Dengan orang yang membetulkan kitab. Dia harap kita lah, untuk betul. Tak betul dah, betul belakang ni. Dengan dialah, dengan orang yang betul ni, diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat dan faedah. Ada yang guru sebut tu, ada yang sebut mudah-mudahan dengan dialah, dengan risalah ini, bukan dengan orang yang betul, dengan risalah ini, diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat dan faedah akan sekalian yang menuntutinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Haqir Haji Muhammad bin Haji Abu Bakar, cabang 3, tepi Sungai Fatani, 10 Syawal 1300
68 Hijrah. Kira-kira tahun 1948. Kita merdeka pun tak lagi no. Kita merdeka 1957. Dia karang kitab ni 1948. No, 72 tahun lah. Habis tengok dalam. Pelajaran yang pertama. Sin soal, apakah ilmu tauhid itu? Apakah ilmu tauhid itu? Jim jawab, ialah ilmu yang dapat dengan dia ilmu. Ialah ilmu yang dapat dengan dia ilmu ni. Apa yang kita dapat? Bagi mengisbatkan perhimpunan. Dia tulis bagi elok tu. Bagi mengisbatkan. Apa maksud mengisbatkan? Menetapkan, mengkonfirmkan, mensyuakan. Mengisbatkan ni maknanya menetapkan. Apakah ilmu tauhid itu? Ialah ilmu yang dapat dengan dia, dengan ilmu ni. Apa yang kita dapat? Bagi mengisbatkan, bagi menetapkan perhimpunan. Ini kita kata perhimpunan ni macam kita himpun guli. Biji guli kita main. Dah lah banyak. Bulat pula, bergolek merata. Nak himpun, nak buat dengan tangan payah. Kalau kita himpun buh dalam raga. Jadi hak kita nak isbat ni, isbat mana kita nak tetap. Aku mengisbatkan RM10 itu besar daripada RM2. Aku tetap dalam hatiku. Jadi apa yang kita nak isbat? Segala perhimpunan barang yang diiktikadkan di dalam hati. Segala perhimpunan mana kita himpun, macam kalau macam buah guli tadi, himpun buah dalam raga. Himpun apa dia? Barang yang diiktikadkan, perkara yang dipegang dengan hati. Yang diiktikadkan di dalam hati, yang dipegang hati di dalam hati. Hati kita pegang. Dengan dalil, dengan bukti. Apa tu dalil? Dia sebut sini petunjuk, tanda ataupun percaman. Dalil itu apa? Petunjuk, tanda, percaman. Percaman tu apa? Cam. Ni ada istilah kawat cam. Kan, aku nak buat pengecaman, pengecaman mayat. Cam tu. Jadi, tanda lah tu. Itulah tanda. Itulah pengecaman. Itulah percaman. Itulah petunjuk. Itulah dalil. Itulah bukti. Hang tahu mana apa bukti itu adalah anak hang? Aku dah buat cam dah. Aku dah buat pengecaman dah. Dia sekian-sekian tanda. Bukti. Ni buktiku. Lepas tu pula bukti ni pula, dalil ni pula, apa dia? Yang diyakinkan, yakni yang dipercayakan. Sama ada akal kita pun kita fikir, hak inilah jawapan, hak inilah natijah. Dia ada muqaddimatun sughra, muqaddimatun kubra, dan ada natijah. Apa bukti? Kata Allah Ta'ala ni ada. Apa bukti? Okay. Kita kata buktinya alam ini. Apa dia? Alam ini tidak boleh ada. Kita main muqaddimah surah. Alam ini mana boleh ada dengan sendiri-sendiri. Alam ini mana boleh ada dengan sendiri. Mesti ada yang mengadakan alam ini. Bila mesti ada yang mengadakan alam ini, adanya Allah nanti yang. Boleh lagi? Boleh lagi kawan? Berapa dah? Tak banyak lah. Kita ada lagi setengah jam lebih kurang. Lebih setengah jam. Kalau habis lagi tak habis buat. Permulaan ni kita lajak-lajak sangat. Jadi kita buka, kita habiskan satu pelajaran tu hari ni. Hari ni kita habiskan satu pelajaran. Jadi kita buka soal jawab lah. Ada nak tanya tak faham ke apa, boleh kita ulang-ulang balik nanti. Kalau boleh jangan tanya tajuk yang ke depan lagi. Yang tak perlu tanya jangan tanya. Utamakan yang dah kita bincang hari ni. Kalau tak faham kita sebut. Habis. Sin soal apa bicara ilmu tauhid ini? Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alahu 'azam wa lam yaj'alhu Sin soal apa bicara ilmu tauhid ini? Katanya apa bicara ilmu tauhid ini?
Ilmu tauhid ni duk discuss about what? Duk discuss tentang apa? Duk bincang pasal apa? Jin jawab bicaranya, perbincangannya, diskusinya pada zat Allah Ta'ala. Duk bicara diri Allah Ta'ala. Lagu mana diri Allah Ta'ala ni? Sama macam kita ke? Tak sama ke? Aduh. Nak bincang setara mana? Kita nak bincang diri Allah Ta'ala setara mana? Sampai boleh nampak Allah ke? Tak. Habis tu sekira-kira iktibar. Sekira-kira mana pertimbangan. Pertimbangkan. Iktibar, kita nak ambil iktibar, nak ambil pedoman barang yang wajib bagi Allah Ta'ala, perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala, yakni sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Oh, ingatkan nak bincang Allah Ta'ala ni gimana apa-apa dia, bukan dia. Hak tu tak bincang dari ilmu tauhid. Hak kita nak bincang ni lagu mana? Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Pasal apa pula? Yalah, nak kenal Tuhan, kena kenal sifat lah. Nak kenal kata tu pokok pandan, kena tahu sifat pokok pandan. Bila cerita lagu mana daun itu pokok pandan, adakah sama macam daun nyok? Tak sama. Tinggi macam pokok nyok ke batang ada, dekat bawah je. Kok serai, lagu lain pula sifat dia. Jadi bila hang boleh cerita sifat-sifat pokok, hang kenal lah kata tu pokok ni, ni pokok ni. Kereta ni lagu ni sifat dia. Kereta perdua lagu ni sifat dia. Kereta ni lagu ni sifat dia. Macam tu Tuhan pun nak kenal Tuhan, kena kenal sifat dia. Jadi benda apa kita nak bincang dalam ilmu tauhid ni? Barang yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan barang yang mustahil, sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala, istihalatul mustahila alaihi. Dia kata benda yang mustahil, Tuhan tak buta, tak pekak, tu kita nak mengaji. Pasal apa nak kena mengaji? Tu tauhid namanya. Dia ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Bukan ada pada Allah Ta'ala, ada pada sifat wajib je. Hak ni ada dalam pengajian ni, sifat wajib, sifat mustahil. Pasal apa? Sebab itulah tauhid. Tauhid dia kena ada nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat, isbat nafi, isbat nafi. Hak dia nak pegang, hak dia nak tolak. Hak dia nak pegang, hak dia nak tolak. Tahu mana? Allah Ta'ala aja. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, nafi tu. Tak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Tu isbat. Masa tu orang nak baru masuk Islam pun, orang baru nak masuk Islam, dia tak perlu, dia kalau ikut senang, dia mengucap cara mana senang? Asyhadu annallaha rabbi. Asyhadu, aku mengaku, annallaha, bahasa Allah itu rabbi, Tuhanku. Kan senang? Tak boleh. Hang mesti sebut asyhadu an la ilaha illallah. Panjang. Pasal apa? Dia nak nafi. Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Mana ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Ni ada orang ada pemain. Dia buat lawak bodoh. Dia kata, apa ngaji sifat 20 ni? Kita nak ngaji. Dia tak mau ngaji sudah. Tak mau ngaji, duduk dia. Jangan duduk cakap. Jangan kena cakap benda yang baik. Kalau tak ada benda baik cakap, jangan cakap dia. Apa tadi soal akidah, dia menghina agama. Dia kata apa ngaji sifat 20? Allah Ta'ala ni ada, lawannya tiada. Oh ada, lawan tak ada. Dia buat sepanjang Tuhan dalam tumbuk, mati tak ada. Allah Ta'ala ni melihat lawan buta, bukan tumbuk kok dia buta. Ish. Tak cakap lah, bukan orang hak bodoh macam kita tak boleh, memang kita tak arti sungguh. Cakap kena pandai. Dia pakai tahap mufti pun dah cakap lagu tu. Buat cakap lagu tu. Tahu mengaji sudah, tak selalu mengaji, tapi jangan duk kata. Pasal benda sifat wajib, sifat mustahil ni adalah ahli kaedah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita sebut la ilaha illallah. Itu kaedah Allah Ta'ala. Bukan pandai-pandai duk reka sifat wajib, sifat mustahil tak. Ulama tak nak reka. Baik. Dan barang yang mustahil atas Allah Ta'ala, kita ngaji juga. Pasal apa? Nak nafi, nak isbat. Dan barang yang harus bagi Allah Ta'ala, perkara yang harus. Setengah tak sebut sifat yang harus, dia kata perkara yang harus. Sebab harus ni bukan sifat. Dia lah tu. Dia lah tu. Ini bahasa mudah-mudah, dia kata sifat yang harus lah, bahasa mudah-mudah. Tapi hak jaga lagi, dia tak kata sifat, dia kata perkara. Barang yang perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. Kita ngaji tu. Wajaizum bi fadlihi wa adlihi tarkuli kulli mumkinin kafi'lihi. Wajaizum bi fadlihi wa adlihi. Harus Allah Ta'ala ni dengan kelebihannya, dengan keadilannya. Tarkuli kulli mumkinin kafi'lihi, meninggalkan
Bagi membuat tiap-tiap mungkin, tak apa pun membuatnya. Nak buat ke tak mau buat, tu harus bagi Allah Ta'ala. Dia nak bagi ikhwan hidup, harus. Dia bagi ikhwan mati, harus. Boleh nak kata Allah Ta'ala wajib hidupkan ikhwan? Kalau wajib hidupkan ikhwan, pada ikhwan takkan mati. Tak mati, pas lagi nak mati, pak mati. Maknanya ikhwan ni tak boleh hidup lah. Dia wajib, dia mustahil hidup. Tak boleh kata mustahil tak, pasal apa? Tu dia hidup. Maknanya harus hidup. Boleh hidup, boleh mati. Tak ikhwan? Ikhwan jadi duta kan. Jadi barang yang perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. Itu kata wa jaizum bi fadlihi wa adlihi tarkulikul limungkini kafi'lihi. Dan barang yang wajib bagi segala rasul. Bagi segala rasul wajaizum fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsika khafifil maradi. Kita kata apa? Yang kita katakan arsala anbiya zawi faqana bisidqi wat tablighi wal amanah wajaizum fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsika khafifil maradi. Nah, wajaizum arsala anbiya zawi faqana. Kita balik kena bab darah lewat darah bab akidah ta'awud ataupun apa nama ni bab fasad hurai baru ni boleh tengok juga online. Sedap kan? Jadi dia kata kat sini dan barang yang wajib bagi segala rasul, yakni sifat yang wajib lah. Siddiq, tabligh, amanah, faqana, itu. Dan barang yang mustahil atas segala rasul, sifat yang mustahil atas rasul, istihalatul mustahilat ala rasul. Apa dia? Menyembunyikan, dusta, khianat, bodoh, itu sifat-sifat yang mustahil atas rasul. Dan barang yang harus bagi segala rasul, sifat yang harus. Wajaizum fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsika khafifil maradi. Yakni Tuhan, yakni rasul tu bersifat dengan sifat kemanusiaan, itu harus. Nabi juga makan, Nabi juga minum, Nabi juga tidur, Nabi juga sakit, Nabi juga berkahwin. Tapi bukanlah sifat yang hingga mencacat celakan Nabi. Benar sakit yang bersangatan. Ada. Habis. Si soal berapa nama bagi ilmu yang dibicaranya pada zat Allah Ta'ala itu. Ilmu yang bicara, yang mendiskusikan, yang membincangkan zat Allah Ta'ala itu ada berapa nama? Banyaklah. Apa dia? Jin jawab 5 namanya. Ni muallif kita buat mai nama hak soho-soho. Nama hak yang usul-usul, nama yang utama-utama. Hak yang furuk banyak lagi lah. Apa yang 5 tu? Iaitu 5 nama tu ilmu tauhid. Dia sebut tadi daripada perkataan wahada yuwahidu tauhidan, tauhidatan, tauhadati hadan muwahadan. Kita ni dipanggil bahwa muwahhidun, orang yang muwahhid, orang yang mengesahkan. Tauhid ni mana? Esa. Ilmu tauhid mana? Ilmu keesaan. Nak mengaji Tuhan tu esa. Ataupun juga disebut ilmu sifat. Pasal apa dipanggil ilmu sifat? Sebab bicara ke Tuhan ni sembang sifat Tuhan. Kita bicara sifat Tuhan, bicara sifat Rasul. Orang tanya juga pasal apa nak kena dengan sifat-sifat Allah ni? Yalah nak kenal apa pun kena sifat. Hantar mana kata tu kereta Mavic, aku kenal lah sifat kereta Mavic. Lagu mana? Sekian-sekian bentuk dia, sekian-sekian bumper dia, sekian-sekian pintu dia, sekian-sekian logo dia gini. Hantar mana kata tu pokok mangga. Sekian-sekian sifat dia kita cerita. Mana mau kita kenal. Hantar mana kata Allah ni. Hantar mana hang kenal ke Allah. Aku kenal. Pasal apa? Allah ada sifat dia. Apa dia? Wujud, tidak, bakok, sekian. Itu panggil ilmu sifat. Orang panggil ilmu sifat 20. Orang kita panggil ilmu sifat 20. Ataupun sifat 13. Tapi hak masyhurnya sifat 20 lah. Atas jalan masyhur. Tapi atas jalan qaul, atas jalan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari 13 saja. Imam Abu Musa Al-Maturidi 20. Kalau kita pergi ke belah Turki tu, depa ngaji sifat 20. Depa Maturidiyah. Kitab ni sifat 13, tapi ngaji 20 juga. Sebab apa? Sebab ada setengah ulama kata kerana jasa Al-Imam As-Sanusi rahimahullah.
pengarang Matan Ummul Barahin. Kait dengan alam Melayu ni, pengarang Matan Ummul Barahin Imam Sanusi ni, jasa dia lah dia karang Matan Ummul Barahin, maka tersohor ke seluruh dunia. Kitab dia tersebut sampai hari ni orang ngaji sifat 20. Atau juga disebut ilmu aqaid, ilmu ikatan. Aqaid ni ikatan. Daripada perkataan uqda ni makna ikatan, ikat di mana? Ikat hati kita. Yakin kalau Allah ni ada kaki ikat mati, tak buka dah. Simpul mati. Bukan simpul kasih dah. Simpul mati. Atau dipanggil ilmu usuliddin. Apa maksud usul? Akar agama. Kalau kata pokok tu, akar ni lah hak duk sedut zat. Akar ni lah hak duk tahan pokok. Putih akar, cabut akar, habis. Dan ilmu kalam juga dipanggil ilmu kalam. Ilmu kalam ni ingat ada dua. Satu ilmu kalam ahli falsafah yang terdahulu, yang mana geng Aristotle, Plato, apa semua tu kan. Kita ngaji dalam ilmu mantik tu. Tu ilmu falsafah Yunani, Greek semua tu. Tapi yang dimasukkan sini ilmu kalam ni, mana ilmu kalam, ilmu tauhid ni dipanggil mutakallimin, ulama dalam bidang ilmu kalam. Bukan ilmu kalam yang Plato, yang tu yang tercampur dengan falsafah Yunani, Greek tu. Ini ilmu falsafah Islam, ilmu pemikiran Islam, dipanggil kalam. Itu satu. Yang kedua, ada setengah guru sebut dipanggil ilmu kalam kerana dalam 20 sifat Allah Ta'ala ni ada satu sifat yang cukup panjang perbincangannya, cukup rumit perbincangannya, namanya sifat kalam. Cukup panjang, cukup rumit. Ada setengah guru tak panjang mana, tak rumit mana. Tapi ada setengah tu panjang rumit. Panjang rumit, sehingga akan menimbulkan fitnah dalam dunia Islam. Imam Ahmad Ibn Hanbal juga terpenjara dan diseksa kerana perbincangan sifat kalam. Yang nak kata kalamullah ni, yang nak kata Quran ni, qadim ke baharu ke qadim. Qadim ke hadis. Nak kata pasal itu dipanggil ilmu kalam. Sebab apa? Dalam 20 sifat ni, satu sifat yang cukup panjang perbincangannya, sifat kalam. Ada yang sebut. Ada juga nama-nama yang lain. Ada panggil ilmu akidah, ada panggil ilmu ilmu teologi. Kalau di universiti dia panggil teologi. Ilmu teologi. Ini aku ada universiti. Saya ambil subjek apa? Saya subjek teologi. Si soal. Okey gini 15 minit. Si soal. Apakah faedah ilmu ni? Kita dah cokoh ni, patutnya hari ni kan. Pakat pergi mana berjalan, tambah Kedah ni dah habis dah PKPB. Tak boleh mila dah hari Jumaat ni. Tapi dah minta maaf lah anak-anak sekalian, hari ni ayah ni ada mengaji. Usul pula dengan anak bini duduk depan TV, connect dengan TV, mengaji pukul 10 pukul 11.30. Esok dah lagi 10 pukul 11.30. Lusa dah lagi 10 pukul 11.30. 3 hari turut-turut. Pasal apa? Pasal apa faedah yang sampai tahap lagu tu? Patutnya bawa lah anak-anak pergi berjalan. Kalau kata dah ada hal juga nak buat guna, rekod. Buat siaran ulangan. Tapi tak sama lah live ni dengan siaran ulangan, dia tak sama. Pasal apa siaran ulangan ni? Dia kalau rasa lambat, dia nak cepat. Lambat nak habis dia cepat. Kalau live ni tak, dia gagah tunggu pasal mana live. Pasal tu tengok bola live ni seronok pada tengok siaran ulangan. Tapi kalau tak terus sangat dah tak dan macam mana, tengok siaran ulangan. Jadi apa nama ni, duduk di rumah pun duduk berehat. Haji Sulaini kita, orang telefon dah ni nak ikuti live ni. Ke apa lah, lepas kena PKPD, kena kurung kat Taman Sayong. Bujuk lah kena kurung kat Taman Sayong, boleh makan sayong. Jadi apa faedah ni? Sini soal, apakah faedah ilmu ni? Dia jawab, faedah ilmu ini mengenal Allah Ta'ala. Ini faedah paling besar. Bukan mengenal makhluk, bukan tahu cara nak ibadat, tapi nak kenal tuan ibadat tu. Siapa dia? Mengenal Allah Ta'ala. Dan dapat kemenangan. Kemenangan yang paling besar kenal Allah Ta'ala. Kalau tak kenal, tak menang, kalah. Kalah dengan kejahilan, kalah dengan kesyirikan. Dan beruntung, boleh keuntungan. Bila kita kenal Allah Ta'ala, kita jadi orang yang faiz, orang yang fawaz, orang yang menang, orang yang beruntung. Oleh orang yang mengetahuinya, mengetahui ilmu tauhid ni selama-lama. Tu pun tulis bagi elok. Bagi baca apa?
selmama. Pada selmama, bukan selmama, selama-lama. Selama-lama bila dia tahu ilmu tauhid ni, dia ada rasa keuntungan, ada rasa zauki. Habis. Sin soal daripada mana ambilan ilmu ni? Ilmu ni ambil daripada mana ni? Bible ke? No? Ambil pada mana ni? Kitab apa ni? Kajian tempatan ke apa ke? Jin jawab daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tauhid ni ambil daripada Quran. Tiap-tiap sifat yang kita bincang nanti ni semuanya bersandarkan dalil Quran. Tahu mana kata Allah Ta'ala tu Maha mendengar, ada sifat pendengar. Innallaha sami'un. Tahu mana kata Allah Ta'ala itu ada sifat penghidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Tahu mana kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada atas haras. Kalau sama macam makhluk ni, dia ada tempat, ada tangan, ada kaki. Walaupun tangan yang tak serupa dengan makhluk, tangan yang layak bagi dia. Ada setengah kata tak boleh kata tangan yang layak. Ada yadun yang layak. Yadun tu apa? Yadun tu kan tak. Habis tu yadun lah. Tu cara ulama salah. Dia tak terjemah. Kita ni pergi terjemah dah tangan. Yadun. Tak apa lagi. Tuhan bukan macam tu. Tahu mana? Kerana ayat Quran menyebut laisa kamitslihi syai'. Itu sebab ayat Quran belakang. Habis. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu tauhid juga kita tahu daripada hadis Nabi. Kita tahu pasal cerita surga neraka. Itu semua tauhid belakang tu. Cerita pasal alam kubur, cerita pasal alam akhirat. Hadis Nabi cerita. Hak Quran pun ada, hak hadis Nabi cerita pun ada. Dan dalil-dalil akal yang dipercayakan. Itu kata tauhid ni dia menyempurnakan manusia. Dia kata apa sini? Dalil akal. Bukan sekat kita ambil Quran, bukan sekat kita ambil hadis, bahkan akal yang berbetulan dengan Quran hadis juga dia ambil pakai. Yang berbetulan yang selari, yang bercanggah dia tak boleh. Kalau macam Pok Liberal pun dia guna akal juga, dia bertuhankan akal. Semua benda dia rasa akal dia mampu mengatasi. Itu Pok Liberal. Tak boleh. Kita ni akal yang selari dengan Al-Quran. Yang berbetulan dengan Quran. Kalau ada setengah lagi Pok, dia kata tak dia guna akal. Mana boleh guna dari akal, guna Quran lah. Dia kata gitu pula. Dia tak tahu Quran pun sebut afala ta'qilun. Tak guna akal ke? Dia kata. Habis kemudian kata pelajaran yang kedua. Sin soal, siapakah yang menghantarkan ilmu ini? Cukup cakap dulu. Sambung esok pula. Esok insyaAllah pukul 10 sampai pukul 11.30 kita sambung lagi. Dan lusa tengoklah untuk pertemuan hari ni, untuk pertemuan kali ni. Nanti Ustaz Zaki dengan kru-krunya akan maklum lah. Akan maklum lah macam mana. Saya ucap banyak terima kasih lah pada kru Ustaz Zaki Razali kerana membuat program sebegini rupa. Bolehlah kita muzakarah sama-sama no? InsyaAllah. Ada soalan tak? Tengok soalan Ustaz. Kita punya Dr. Ahmad Isfu sedang melihat soalan. Alhamdulillah. Tengok pada view tu ramai ni, 60 hingga 30 orang yang ikut live hari ni no. Yang ada dalam, sebab kita ada buat dua grup ni, satu yang Google Meet. Google Meet tu saja pun 40 orang. Lebih 60 ke 70 orang juga, termasuk yang live pun lagi. Alhamdulillah. Kalau lepas ni ada yang tengok ulangan lagi kan. Isbat. Tuan. Masuk isbat. Soalan. Masuk isbat. Tidak faham masuk isbat. Isbat. Elok. Dia tulis elok ni isbat tu. Isbat ni tamanah tu. Boleh tengok pada muka surat 4. Muka surat 4. Soalan yang pertama, apakah ilmu tauhid itu? Pelajaran yang pertama, soal apakah ilmu tauhid itu? Jin jawab, ialah ilmu yang dapat dengan dia bagi mengisbatkan. Tulis bagi elok. Mengisbatkan. Sabata, sabit. Isbat ni sabit. Sabit kesalahan. Ni ditetapkan kesalahan. Ditetapkan hukuman. Sabit mana? Tetap. Isbat ni ada tetap. Jadi apa yang kita nak tetapkan dalam hati kita? Perhimpunan barang yang diiktikadkan. Ni segala himpunan yang lemak himpun. Ni kena yakin. Ni kena yakin ni pasal syurga, ni pasal neraka, ni pasal ketuhanan, ni pasal kerasulan. Itu isbat mana? Nak sabit, nak tetap. Itu maksud isbat. Isbat sabata. Sabit kesalahan, tetapkan hukuman, sabit hukuman.
Silakan lagi soalan. Cara Komen dah lah, seronok dapat belajar kan. alhamdulillah. InsyaAllah lah noh. Kita azam dapat sampai khatam ni. Nanti insyaAllah untuk 3 hari ni, hari ni esok lusa kita akan cuba sekali bertemu tu kita akan macam 2 pelajaran. Kita akan usahalah 2 pelajaran, kecuali yang susah tu tak payahlah. InsyaAllah dalam 9 atau 10 kali jumpa kita akan khatam. Apa maksud syarak hakiki? Apa maksud syarak hakiki? Jadi kat sini dia mungkin dekat muka surat yang kedua. Muka surat 2. Nombor muka surat dekat atas, Muka surat 2 tu dia tulis perenggan yang kedua, ba'du maka adalah setengah daripada ilmu yang awal-awal belajar pada syarak. Ilmu yang awal-awal wajib pada syarak. Syarak ni ada 2. Syarak hakiki, syarak majazi. Syarak hakiki Allah Ta'ala. Syarak hakiki Allah Ta'ala. Hakikat Allah Ta'ala syarak ni. Dia sebut kata syarak ni secara hakikat Allah Ta'ala. Ada pun syarak majazi. Majazi syarak pinjaman. No, syarak pinjaman. Maknanya panggilan lah. Nabi tu syarak majazi, cara pinjaman. Nabi suruh buat gitu. Hakikatnya Allah Ta'ala yang suruh buat. Nabi suruh kita semayang. Hakikatnya Allah Ta'ala yang suruh kita semayang. Kita kata Nabi ni dia majazi, dia pinjaman saja. Hakikatnya Allah Ta'ala yang suruh. Bila apa yang Nabi sebut, itulah yang Allah Ta'ala perintahkan. Apa yang Nabi larang, itulah yang Allah Ta'ala larang. Itu masuk syarak hakiki, syarak majazi. Ini maknanya syarak ada 2, syarak hakiki, syarak majazi. Hakiki Allah Ta'ala, majazi Rasulullah. Jadi yang kenapa kita sebut lagi tu? Sebab hak majazi ni walaupun Nabi syarak majazi, tapi apa hak Nabi sebut ni? Hakiki. Mana daripada syarak hakiki Allah Ta'ala. Syarak hakiki ni Allah Ta'ala. Allah Allah. Ada satu ni. Syarak tu macam undang-undang. Undang-undang syarak. Syarak ni undang-undang. Apa maksud undang-undang? Undang-undang kita tetapkan. Hak mana Nabi suruh, hak mana Nabi larang, hak mana yang ditetapkan kita wajib buat, hak mana ditetapkan kita jangan buat. Syarak tu panggil mahkamah syarak. Undang-undang. Undang-undang ni maknanya peraturan. Peraturan mayang, peraturan puasa, peraturan. Baik. Wallah a'lam. Ni. Berapa saya insya-Allah. Tak faham apa lagi boleh tanyalah bila insya-Allah. Cukup sangat tu. Kita tutup majlis kita ni dengan selawat 2 rakaat dan kita berdoa insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Pelajaran kedua insya-Allah kita jumpa esok pula. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna sada'naka ma qara'nahu farudduhu ilaina 'inda hayyil wa sallallahu alaihi wa sallam. Qadarallahu